A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti mana yang saya telah menyatakan di dalam Facebook group, pada petang ini insya-Allah saya akan cuba mensyarahkan masih lagi dalam buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4 KSM oleh saya Ustaz Salimin, dan sambungan pada unit pertama semalam pada hari ini ialah kita masih lagi pelajaran yang ke 16, pelajaran yang ke-16, iaitu pada unit yang kedua, muka surat 137 hingga 141. Dan saya tidak masukkan dalam tak termasuk dengan latihan dan penilaian lah, sebab penilaian ataupun aktiviti itu terpulang kepada guru-guru untuk mengubah suai ataupun mengikut apa yang telah dicadangkan dalam buku teks. Okey, kita bermula. Unit kedua iaitu bahagian kontrak-kontrak. Selepas daripada kita melihat kepada unit pertama semalam, iaitu mengenai asas-asas yang penting di dalam muamalah Islam, pada kali ini kita akan lihat kontrak-kontrak yang saya sebutkan semalam sebagai uqud al-musamnah ataupun kontrak-kontrak penama yang telah dinamakan, telah dijenamakan, contohnya al-bai' dan terusnya. Jadi itu ialah pada bahagian unit yang kedua. Kalau kita lihat pada muka surat 137, 137 bermula daripada 423.6 423.6, dan ini ada sedikit perbezaan dengan KBSM. Sebab KBSM dia terus seperti mana yang saya katakan semalam, dia menyatakan bagaimana akad kontrak-kontrak ataupun produk-produk ataupun hukum musamah yang ada di dalam dalam kitab fiqh lah. Tetapi pada kali ini mengikut saya menjangkakan ini merupakan cadangan daripada insaf ataupun sebuah institusi penyelidikan dan juga pendidikan mengenai kewangan Islam. Maka bahagian ataupun cabangan jenis-jenis akad dalam muamalah ini dibahagikan kepada 5 yang utama, iaitu pertama ialah akad kontrak yang berbentuk pertukaran. Maksud pertukaran di sini adalah pertukaran di antara dua orang ataupun al-muta'aqidan, dan yang mana akad tersebut apabila berlaku maka membolehkan al-muta'aqidan ataupun orang yang berakad itu untuk apa kita panggil sebagai untuk melakukan apa saja yang dikehendaki mengikut syarak lah. Contohnya kalau saya beli beras, maka saya boleh masak nasi, ataupun saya membeli daging ataupun ayam, saya boleh memasak ataupun nak buat kari ke apa. Itu ialah kebolehan untuk tasarruf. Bila saya sudah melakukan akad pertukaran, maka terpulang kepada saya untuk melakukan apa saja. Saya nak makan ke, saya nak jual balik ke, contohnya saya beli rumah jadi sebab itu saya nak jual balik, tidak ada masalah sebab itu adalah hak milik saya secara pertukaran. Okey. Begitu juga yang kedua ialah sewa. Saya nyatakan secara ringkas sewaan. Maka contohnya saya telah menyewa sebuah rumah dan tidak dinyatakan di dalam akad kontrak adakah dilarang untuk saya menyewakan semula rumah tersebut. Maka kalau tidak dinyatakan dalam kontrak sewaan, maka saya boleh menyewakan semula rumah tersebut pada orang lain, kerana itu merupakan pertukaran, akad pertukaran. Kita pergi pula pada kebajikan. Kebajikan di sini ialah akad yang dilakukan ialah untuk mendapatkan pahala, mendapatkan pahala ataupun kebajikan ataupun dipanggil sebagai
akad yang memberikan kita peluang untuk mendapatkan pahala ataupun mendapatkan kebajikan lah, kebaikan dan lain-lain. Maka diberikan di situ pertama ialah hibah. Hibah ialah pemberian. Nanti saya akan nyatakan contoh-contoh hibah, bagaimana yang dimaksudkan dengan angka kebajikan, biar kita nampak bagaimana dia dikatakan sebagai kebajikan. Qarat ialah hutang, hutang, akad hutang. Yang ketiga ialah waqaf. Yang keempat ialah wadi'ah. Wadi'ah ini ialah simpan, akad simpan, simpan barang, wadi'ah. Yang ketiga adalah akad perkongsian, iaitu perkongsian di antara pemodal dengan pemodal dan juga orang yang melaksanakan sesuatu pekerjaan. Ataupun contohnya saya dah tua punya modal, saya ada duit, maka saya bermusyarakah, berkongsi dengan seorang, contohnya petani. Petani dia tak ada duit, tapi dia ada kemahiran. Maka saya memberikan duit, memberikan modal kepada petani, dan petani itu akan mengusahakan tanaman. Maka keuntungan itu akan dikongsikan, sama ada 60%, 60-40 ke, ataupun 80-10 ke, 70-30 ke, 50-50 ke. Itu pulang dalam akad. Maka di bawahnya ada dua akad lah. Pertama ialah musyarakah, yang kedua mudharabah. Ini perlu difahami secara terperinci, sebab ada perbezaan di antara musyarakah dan mudharabah. Okey. Yang keempat ialah kontrak ejen. Ejen ialah kita mewakilkan kepada orang yang diwakili. Contohnya saya melantik takaful. Itu contoh. Maka takaful sebagai ejen, ataupun saya melantik takaful melantik seorang ejen pemasaran untuk memasarkan produk takaful. Itu merupakan ejen. Maka berlakulah akad wakalah. Yang kelima ialah akad jaminan, menjamin, iaitu di dalamnya ada dua lah, iaitu kafalah dan juga ar-rahmu. Nampak ya? Itu ialah secara langsung, secara umum, kontrak-kontrak yang perlu difahami oleh guru-guru dan juga pelajar-pelajar untuk peringkat KSSM tingkatan 4. Sebenarnya banyak lagi lah, ada lebih kurang 27 kontrak. Tetapi untuk setakat ini hanya 20, hanya lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 saja daripada kontrak yang perlu diketahui oleh guru. Kalau hendak mengetahui secara berlanjut, mestilah daripada perkongsian lain. Sebab banyak lagi lah. Contohnya kalau kita tengok sini hanya sampai pada kafalah. Dia ada lagi lah, contohnya al-ijar. Ada tak beza di antara al-qardu iaitu hutang dengan i'arah. Jadi banyak lagi lah, tapi kita hanya spesifik, hanya kita lihat ada sini 11 saja untuk panduan kita. Okey, seterusnya kita lihat satu persatu, iaitu permulaannya pada bahagian pengertian. 4, 2, 3, masa lagi 4, 2, 3.6 pengertian dan contoh jenis akad dalam muamalah Islam. Pertama ialah melalui akad pertukaran. Jadi akad pertukaran ini dari sudut bahasa. Kalau kita lihat di sini, ini ialah takrif yang telah diringkaskan dan dipermudahkan. Dan sebab takrif ni pertama, ada takrif secara umum yang kita belajar al-jam'u wal man'u dalam mantiq. Dalam ilmu mantiq dia ada, bila nak buat takrif mesti al-jam'u wal man'u, mesti ada benda yang dihimpun dan juga ada benda yang dispesifikkan. Tetapi di sini kita spesifikkan terus kepada contohnya akad pertukaran barang dengan barang dengan persetujuan penjual dan pemilik. Jadi mudah untuk kita faham. Rupanya jual beli ni ialah tukaran barang. Berbanding dengan sebelum ni ialah pertukaran barang dengan syarat-syarat tertentu.
Jadi benarnya inilah yang dikatakan jual beli. Bila kita baca, faham tak jual beli ni? Faham. Oh, jual pertukaran barang dengan barang. Sudah faham. Tapi bagaimana pula kalau contohnya penjual pembeli? Saya tak nampak pun ada pembeli contohnya dalam dalam washing machine, dalam vending machine. Jual beli air daripada mesin penjual, mesin yang ada di mana-mana kompleks lah. Itu ialah kita membincangkan di dalam dia, kita tak bincangkan pada aspek itu dahulu. Kita bincangkan pada murid bagaimanakah memahami apakah dia jual beli. Okey, kalau budak tanya mana penjual kalau vending machine, maka kita jawab kita bertaklid dengan mazhab Hanafi. Sebab bagi Hanafi yang penting adalah sirah, jual beli itu. Siapa yang menjual, siapa yang membeli itu adalah pelengkap. Maka penjual dan pembeli boleh kita katakan sebagai itu merupakan uruf. Sebab di dalam masyarakat kita hari ini semuanya nak mudah, maka bila ada vending machine menjadi mudah, maka akad itu berlaku dengan akad secara wakil. Masa penjual mewakilkan kepada vending machine, itu dipanggil sebagai uruf, uruf masyarakat. Dan dalam mazhab Syafi'i, contohnya qaul daripada Imam Nawawi, Imam Al-Baghawi menyatakan mana-mana akad yang menyatakan ataupun yang diguna pakai oleh masyarakat dan ianya tidak melibatkan kos yang besar, modal yang besar, contohnya jual beli tanah ke rumah, tak boleh. Tak boleh vending machine. Tapi kalau setakat jual item, tidak masalah, harganya tidaklah terlalu mahal, maka dibolehkan. Sebab itulah dalam masalah jual beli, contohnya dalam jual beli al-bai' bil mu'atah, jual beli secara unjuk berunjuk. Sebab hari ini kita jaranglah kita dengar saya jual, saya beli, tidak ada. Yang ada hari ini ialah tunjuk duit dan penjual mengulurkan pada kita barang. Maka itu dipahamkan sebagai unjuk berunjuk. Maka di dalam mazhab Syafi'i, mengikut qaul Imam Nawawi dan kitabnya Rawdatul Talibin, hukumnya adalah sah. Sah lah. Kalau ikutkan mazhab dalam qaul Syafi'i, sebenarnya itu adalah hukum tidak sah. Sebab dia nak jual beli, dia nak ialah al-akad, sirah akad itu berlaku. Saya jual, saya beli. Tetapi yang berlaku hari ini di supermarket dan lain-lain tidak berlaku. Maka kita masih lagi sah kerana mengikut pandangan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i. Okey, faham tak? Itu maksud. Manakala bagaimana pula yang dikatakan sebagai contoh, contohnya mudah, kita yang relate dengan pelajar ataupun relate dengan guru, yang mudah-mudah saja membeli makanan di kantin sekolah dengan duit. Makanan itu ialah barang, duit itu juga adalah barang. Maka kakak tanya, duit itu kenapa dengan barang? Kenapa tidak terus dengan pertukaran barang dengan duit? Sebab ini adalah kaedah yang umum. Jadi barang ni kalau ikut pada zaman dahulu, sistem barter dahulu, tukaran barang dengan barang. Tukar daging dengan beras, beras dengan sayur dan seterusnya. Itu pada masa dahulu. Tapi pada hari ini nilaiannya adalah menggunakan duit. Itu contohnya. Okey, sewaan. Akad bagi menyerahkan sesuatu yang bermanfaat yang boleh diberikan secara sewa dengan pembayaran tertentu. Macam mana pula ni? Maksudnya saya serahkan sesuatu harta yang bermanfaat, sesuatu manfaat, bukan barang, manfaat saja. Contohnya kalau rumah rumah, saya tidak menukarkan rumah dengan duit, tetapi saya tukarkan manfaat rumah, iaitu tempat tinggal sahaja. Rumah itu milik saya, tetapi saya memberikan manfaat itu kepada penyewa dengan tukaran duit. Maksudnya saya mendapat wang daripada penyewa, saya sebagai orang yang memberi sewa. Sebab itulah kita lihat di sini sesuatu yang manfaat, bukannya barang itu. Bukan barang, tapi manfaat semata-mata.
Contohnya, ya, kalau kereta, sewa kereta, saya bukan sewa kereta itu. Saya sewa adalah manfaat yang saya dapat daripada kereta, iaitu mendapat saya nak bergerak ke mana-mana. Itu namanya ialah manfaat. Okey, contohnya ialah sewaan rumah. Seterusnya, akad yang menunjukkan kebajikan. Akad yang yang mana berada pada akad pada bahagian kebajikan, iaitu pertama ialah hibah. Hibah ialah memberikan sesuatu secara percuma dengan rela hati kepada orang lain ketika pemberi masih hidup. Kalau pemberi ketika pemberi sudah mati, dia tidak akan menjadi hibah. Dia akan menjadi ialah wasiat. Memberi secara sukarela. Contohnya, saya berikan sesuatu itu pada anak saya contohnya. Itu namanya hibah. Okey, ketika hidup. Qarad ialah memberikan hutang wang. Qarad adalah semata-mata wang. Kalau sebab itu dipanggil sebagai hutang. Dia beza dengan pinjam. Pinjam adalah saya meminjamkan pen ataupun kereta saya kepada Ahmad. Itu pinjam. Itu nama dalam akad al-i'arah. I'arah ni al-qardu. Al-qardu ialah berada di bawah pokoknya ialah al-i'arah. Tetapi dia semata-mata melibatkan keuangan, wang semata-mata, maka dinamakan sebagai al-qardu. Ada dalil tak? Ada dalilnya. Dalilnya daripada Al-Quran. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Itu qardan. Qard ialah memberi hutang. Hutang pada orang lain tanpa sebarang imbuhan faedah dan perlu membayar kembali dengan jumlah yang sama. Kalau contohnya penghutang dia nak bayar lebih, itu tidak mengapa, itu adalah merupakan sunat. Tetapi konsep asasnya pinjam 10 bayar 10, dan tidak boleh ada sebarang tambahan dalam kontrak. Contohnya, awak berhutang dengan saya RM1 bayar RM100, itu sudah menjadi riba. Okey. Wakaf ialah mewakafkan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal fizikalnya, barang tu. Contohnya, wakafkan tanah. Fizikal tanah tu tak berubah, kekal, untuk penggunaan yang baik serta bertujuan mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala. Sebab wakaf inilah yang dinyatakan oleh Nabi SAW, dan iaitu sebagai as-sadaqatu jariyatun, sadaqatun jariyah, sedekah yang berlari-lari dia punya pahalanya. Maka Imam Nawawi menyatakan itu merupakan wakaf. Sebab itu dah terletak di bawah akad kebajikan ataupun akad tabarruk. At-tabarruk dia panggil. Tadi ialah akad yang mana akad pertukaran, at-tabadul. At-tabadul pertukaran. Ini ialah at-tabarruk untuk kebajikan. Wadi'ah pula memberikan suatu barang kepada orang lain agar dapat disimpan dan dipelihara seperti yang sepatutnya. Jadi dalam akad simpanan ini, ialah akad wadi'ah, perlu dinyatakan pada pelajar kalau simpan barang, kalau barang itu hilang daripada penyimpan, dan penyimpan itu adalah telah menjaga dengan sebaiknya, dia ada dikunci dan lain-lain, maka si penyimpan tidak perlu membayar ganti rugi sebab dia adalah semata-mata simpan. Kecuali lah dengan kecuali, contohnya kita minta dia simpankan barang kita. Tiba-tiba contohnya dia simpankan pen. Tiba-tiba pen tu hilang. Sebab apa? Dia letakkan atas meja, ada orang ambil. Maka itu dikenakan sebagai ganti rugi sebab kecuaian. Tetapi kalau disimpan, diletakkan dalam almari dan dikunci dengan sebaiknya, tiba-tiba hilang juga, maka tidak perlu diganti. Itu ialah konsep wadi'ah yang perlu dipahami oleh kita. Nanti dia ada lagi lah wadi'ah yadul dhamanah. Itu merupakan kontrak yang telah di hybrid, yang telah digabung-gabung dengan akad-akad lain. Ini dalam penggabungan akad saya tidak nyatakan di sini lah. Nanti kalau ada masa, insya-Allah saya akan nyatakan dalam mungkin dalam live Facebook ke apa ke, untuk memberi pahaman bagaimanakah dia dikatakan sebagai penggabungan akad. Okey, seterusnya.
perkongsian. Musyarakah. Musyarakah ialah